والدين صلاة وسلاما على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan pengerusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ustaz, seluruh para ilmuwan dan ahli jawatankuasa surau, seterusnya yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan saya malam ni kuliah ganti. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita teruskan lagi perbahasan berkaitan dengan 55 nama-nama Al-Quranul Karim. Dan insya-Allah pada malam ni nama yang ke-26. Cumanya tuan-tuan saya nak sebut sedikitlah beberapa perkara, tak ada banyaklah tuan-tuan ya. Bukan apa saya sembahyang di belakang tadi. Bila mana saya sembahyang belakang tadi, apabila imam, mungkin saya pernah sebut di sini, ni sekadar apa yang saya belajar tuan-tuan ya. Saya selalu dalam kuliah-kuliah akhir-akhir ini pun saya tak lupa menyebut para-para ilmuwan yang hadir. Ya, kerana saya tahu tuan-tuan sekalian ya, di kalangan tuan-tuan juga orang berilmu, orang yang mengaji. Cuma sedikit orang panggil apa, perkongsian ilmu. Ya, boleh, kalau boleh tuan-tuan lihat, kalau salah saya tuan-tuan boleh perbetulkan. Saya sembahyang kat belakang tadi, bila mana imam bagi salam, agak ramai jugalah di kalangan jemaah kat sininya tuan-tuan sekalian ya. Dia tak ikut apa yang imam baca wirid, dia tak ikut, dia baca wirid sendiri. Bukanlah kata tak boleh, tidak, sebab wirid itu dah sunat dah. Bila mana sunat tu nak ikut imam pun boleh, tak ikut imam pun boleh. Tapi kalau kita ikut imam tu, itulah salah satu daripada berjemaah. Ada kelebihan. Ya, ada kelebihan. Ada hadis-hadis yang banyak tuan-tuan sekalian ya. Yang keduanya ada setengahnya tuan-tuan sekalian, tidak semualah. Ya, ni kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan belajarlah. Ya, saya pun menghormati apa yang tuan-tuan belajar. Yang keduanya ada setengah tu terus bangun solat sunat 2 rakaat. Ya. Yang setakat saya belajarlah tuan-tuan ya, saya di Yaman dulu, kalau kita pagi itu kita belajar fiqh Imam Syafi'i. Ya, lebih kurang dalam pukul 9 sampai pukul 11 pagi kita akan belajar fiqh Imam Syafi'i dengan abang kepada Habib Omar. Dia tu mufti Tarim. Ya, mufti. Dia daerah-daerah ni dia ada mufti. Ya. Kemudian lagi dia, kalau malam tu lepas maghrib, biasanya lepas maghrib ya, kita akan belajar perbandingan mazhab, 4 mazhab. Ya, 4 mazhab kita akan mengaji dengan Habib Umar sendiri. Tu lepas maghrib, tiap-tiap lepas maghrib mengajar 4 mazhab. Ya, kalau pagi 9 hingga pukul 11, 2 jam lebih kurang belajar fiqh Syafi'i. Baik. Ya, setakat kita mengaji perbahasan perbandingan mazhab tuan-tuan ya. Ya, setakat saya mengajilah, mungkin orang lain pun mengaji juga. Kita pun tak tahulah, mungkin ada yang benda yang kita terlepas pandang. Lepas imam bagi salam, sebab lepas bagi salam ni dia jadi khilaf, dia dalam bab perkara ijtihad. Jadi yang setakat saya mengajinya satu aja, Imam Hanafi. Imam Hanafi itu lepas bagi salam dia akan bangun solat sunat 2 rakaat. Barulah dia akan wirid. Ya, dia akan wirid. Imam Hanafi. Ya, setakat saya ingat tuan-tuan ya. Ya, dia bagi salam mazhab Imam Hanafi, kemudian dia akan bangun terus solat 2 rakaat, solat sunat ba'diyah. Barulah dia bagi, dia wirid. Dia wirid, dia zikir, dia doa. 3 mazhab, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dia wirid dulu. Dia lepas sembahyang bagi salam, dia wirid dulu, dia zikir subhanallah yang 33 kali, dia berdoa, barulah dia bangun solat 2 rakaat. Jadi yang buat begitu dia ikut yang mana? Dia yang terus bangun ni tuan-tuan ikut yang mana? Jadi kalau tuan-tuan ikut Imam Hanafi, tuan-tuan nak ikut daripada awal, bukan kata selepas ba'diyah aja yang kita ikut. Ya. Kalau kita terus bangun solat 2 rakaat, kemudian cuma setakat yang kita tengoknya bila mana dah bangun solat 2 rakaat, lepas tu bagi salam, doa sikit, terus tidak ada wirid. Yang tu bukan Imam Hanafi. Yang itulah. Ya. Sebab tu kita duduk mengaji dengan tuan-tuan guru. Tuan guru ni Aziz sendiri pun, tuan-tuan sekalian, kalau duduk di Pulau Melaka tu, saya duduk Pulau Melaka, dia akan wirid dulu. Kalau Tuan Guru ni Aziz pun wirid dulu, kita bangun dulu, tak tahulah ilmu kita banyak mana, tak tahulah. Kemudian ada orang berdalil pada hadis. Tuan Guru ni Aziz ni tuan-tuan, dia di India mengaji hadis.
Sebelum ke Mesir tu, dia duduk di India tu, dia pulun hadis dulu. Yang kita kata Sunan Sittah, Sunan Tis'ah tu, semua ngaji dulu. Tapi kalau tuan-tuan guru pergi Pulau Melaka, tuan guru dia wirid dulu. Jadi kalau kita ni bangun terus sembahyang 2 rakaat kemudian doa balik gitu, kita ikut yang mana ni? Tapi benda tu sebenarnya benda sunat, tapi benda sunat pun tuan-tuan, kalau sunat pun dia kena sunat, memang sunat. Tapi kalau tak ikut kaedah tak dapat pahala sunat. Sama juga orang duk petikai tahlil, kita hadiahkan baca Yasin, baca apa Quran tahlil pada si mati. Yang saya mengaji 4 mazhab ni, ya, tapi saya balik sini saya tak berani nak mengajar 4 mazhab. Kesian pada orang awam. Ya, kita sendiri pun terpingat apa ni. Ustaz, lama tak jumpa ustaz. Sahabat saya. Lama dah, berapa 3-4 tahun dah. Baik, ini setakat saya ingat tuan-tuan ya. Tuan-tuan pun belajar, kalau saya silap tu mungkin saya pun tak ingat juga. Akhir-akhir ni banyak tak ingat. Bukan nyanyuk, tak ingat. Dia nyanyuk 60 ke atas dah. Ya ke? Kemuda-muda nyanyuk juga. Jadi, yang ni orang duk petikai. Hadiah pahala pada si mati. 3 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali kata sampai. Imam Syafi'i kata tak sampai. Ini ya, yang ni orang duk. Imam Syafi'i dia kata tak sampai kecuali doa supaya Allah sampaikan. Ya, maknanya kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan rujuk kitab Al-Azkar yang dihurai oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Yang ni orang kata, tu Imam Syafi'i kata tak sampai, dia kena baca semua sekali. Memang Imam Syafi'i kata kalau sekadar kita baca niat tak sampai. Dia nak kena angkat doa, angkat tangan doa balik. Ya Allah, kalaulah ada pahala tadi ya Allah, ya saya minta pada kamu ya Allah, tolong kamu sampaikan kepada si mati. Yang tu yang saya mengaji. Kalau 4 mazhab lah. Itulah tuan-tuan, sebab tu kalau tuan-tuan nak boleh tak ada masalah, jadi tuan-tuan nak kena teliti dulu. Tapi kalau tuan-tuan nak terus bangun sembahyang lepas imam bagi salam terus bangun, tuan-tuan kena ikut Imam Hanafi. Tapi jangan ba'diyah saja, qabliyah. Qabliyah tadi ikut siapa qabliyah tadi? Datang sembahyang tak qabliyah? Kau datang tak sembahyang? Kalau di Pulau Melaka lepas azan maghrib tak sembahyang, sunat 2 rakaat tu. Banyak tuan-tuan, sebab tu kadang-kala bagi saya lah, kita orang awam tu ikut ramai lah, ya, ikut majoriti. Tapi tengok juga majoriti ada setengah tak boleh ikut. Itu majoriti yang lain lah tu tuan-tuan, yang tu kena hurai juga yang tu. Allahu Rabbi, kita ingat Terengganu, boleh kau orang Terengganu dah tak? Berapanya pusing balik. Adalah tu selingan tuan-tuan, ni mukaddimah baru ni, mukaddimah. Tak apalah, tu sedikit lah tuan-tuan, sedikit perkongsian. Kalau saya lupa mungkin saya minta maaf pada tuan-tuan, tapi tuan-tuan pun mengaji jugalah. Kita sama-sama hormat di antara satu sama lain. Cuma moga-moga ibadah saya, ibadah tuan-tuan mengikut peraturan dan kaedah ilmu, disiplin ilmu yang kita belajar. Kerana ilmu ni ada disiplin. Ya, ada disiplin. Ya, jangan ikut suka kita kejap yang ni, ikut suka, ikut senang, ikut mudah. Jangan tuan-tuan ya. Dia ada beberapa perkara yang kita kena faham. Baik, insya-Allah pada malam ni saya teruskan pada nama yang ke-26, Al-Mathani. Yang ni Ustaz Nasar lah orang yang mahir dalam bidang Quran ni. Tahu tu. Saya pun kadang-kadang rujuk dia insya-Allah. Tapi cumanya malam ni kita hanya perbahas pada namanya. Ya, namanya sahaja. Iaitu Al-Mathani. Surah Al-Hijr, ya, salah satu daripada dalilnya surah Al-Hijr ayat 87. Al-Quran dinamakan Al-Masani, iaitu berulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Wa laqad, dan sesungguhnya, atainaka, kami telah memberi kepadamu, iaitu wahai Nabi Muhammad, sab'an minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya. Wal Qur'anal azim, dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaan dan faedahnya. Jadi perkataan tadi tu tuan-tuan ya, sab'an minal masani, ataupun ulama ambil daripada situ dulu Al-Masani. Baik, saya rujuk huraiannya tuan-tuan dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Tuan-tuan, salah satunya yang saya sebut dulunya, salah satu daripada nama-nama Al-Quran ini dibicarakan dalam beberapa kitab-kitab para alim ulama, kitab tafsir khususnya. Dan salah satunya kitab berkaitan dengan Ulumul Quran. Ya, salah satu di antara banyak-banyak kitab Ulumul Quran yang dikarang oleh Imam Az-Zarkashi yang diberi nama Al-Burhan fi Ulumil Quran. Baik, Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi rahimahullahu taala berkata, Al-Quran dinamakan Al-Mathani. Bermaksud ayat yang diulang-ulang
kerana dalam Al-Quran terdapat pengulangan kisah-kisah yang telah terkandung dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripada ini. Lalu jadilah Al-Quran itu sebagai bayan, iaitu keterangan kepada kitab-kitab yang terdahulu. Ini salah satu pandangan para alim ulama, kenapa Quran itu dinamakan Al-Masani, yang berulang-ulang, iaitu Quran mengulangi kembali kisah-kisah, peristiwa-peristiwa yang ditulis, yang disebut di dalam kitab yang terdahulu, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Maknanya orang Kristian dengan Yahudi ni, dia tak boleh kelentong kita dalam bab cerita ni. Sebab Quran ulang balik cerita yang benar. Kalau harap kat dia orang, memang dia orang akan tipu kita dengan cerita-cerita Nabi-Nabi yang terdahulu. Tapi oleh kerana Quran ulang balik peristiwa itu, kisah-kisah tersebut, menyebabkan saya dengan tuan-tuan dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, baginda menceritakan kisah-kisah yang benar yang dinukilkan kembali dalam Al-Quranul Karim. Itu makna yang pertama. Baik, makna yang kedua, ada ulama berpendapat bahawa ianya dinamakan Al-Masani kerana dalam Al-Quran berulang-ulang ayat yang menjelaskan berkaitan dengan pengajaran, hukum hakam, kisah-kisah dan nasihat-nasihat. Ya, dia ulang balik, ya, pengajaran-pengajaran. Tuan-tuan masih ingat lagi tak? Ya, dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili, kitab Tafsir Munir. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, dalam Tafsir Munir tu Dr. Wahbah Zuhaili menyebut bahawa dia kata ayat Quran itu diulang. Yang pertama sekali Al-Amru, dalam bab perintah. Ada 1000 ayat diulangnya. Ya, ayat-ayat perintah ni Al-Amru, iaitu ada 1000 ayat. Baik, kalau kita baca tafsir As-Sawi, ya, Al-Allamah As-Sawi, tafsir As-Sawi ialah tafsir yang mensyarahkan tafsir Jalalain. Ya, tafsir Jalalain ini terkenal di tempat kita ni, ya, tafsir Jalalain yang saya sebut pada tuan-tuan, yang dikarang oleh dua orang imam yang namanya Jalaluddin. Ya, Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Itu yang saya kata pada tuan-tuan, yang tak masuk ada satu tak masuk, Jalaluddin Hasan. Itu tak masuk. Tak adalah tuan-tuan, itu selingan sikit ya. Jadi tafsir Al-Jalalain ini salah satunya dihurai oleh Al-Allamah As-Sawi yang diberi nama tafsir As-Sawi. Kalau kita baca dalam tafsir As-Sawi, dia kata dalam surah, ya, dalam surah Al-Baqarah itu sahaja ada 1000 ayat perintah. Tak, ada 1000 perintah, bukan ayat. Kalau keseluruhan Al-Quran ada 1000 ayat perintah. Tetapi dalam surah Baqarah itu, kata Imam As-Sawi, dia ada 1000 perintah. Sebab kadang-kala dalam satu ayat ada 3 perintah. Ya, contoh kita kata aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Semua tu ayat-ayat perintah. Ya, aqimus salah 1. Ya, wa atuz zakah 2. Warka'u ma'ar raki'in ada 3 perintah. Sebab tu dikatakan Imam As-Sawi kata dalam suratul Baqarah itu sahaja ada 1000 perintah. Boleh tuan-tuan ya? Yang ni nak kena mengajilah. Mana kita tahu ayat tu ayat perintah? Salah satu dia guna fi'il amar. Tu kena ngaji Ustaz, fi'il amar. Macam mana nak kena fi'il amar? Tu nak kena belajar juga tuan-tuan. Wallahu a'lam. Baik, saya ulang lagi sekali. Jadi, Dr. Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Munir mengatakan ayat Al-Amru, ayat perintah diulang-ulang dalam Quran 1000 ayat. Yang kedua An-Nahyu, ayat-ayat larangan, ayat-ayat tegahan pun ada 1000 ayat. Ya, ada 1000 ayat. Masih ingat lagi ya? Yang ni dah bagi tahu ni. Kena ulang lagi. Ulanglah ya. Takut lupa. Kita ni tuan-tuan, ya, kalau lupa, tu bagus. Betul ya? Diam aja ni. Sebab lupa itulah kita tu diberi nama manusia. Kalau tuan-tuan tak pernah lupa, tuan-tuan kena semak balik tuan-tuan ni, ya ke manusia? Sebab lupa itulah manusia. Kalau tahu tak lupa, saya tak pernah lupa Ustaz. Kalau tuan-tuan jumpa kawan yang ni, kena cek balik. Ni ya ke ni? Kok malaikat ke apa? Malaikat okey lagi lah, takut jin. Sebab apa? Sebab Nabi kata, innal insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal insan, sesungguhnya manusia ni, la yakhlu, dia tidak sunyi daripada 2 perkara. Kalau dia manusia. Pertama, khata', dia tersalah. An-nisyan, yang kedua dia lupa. Tak apalah, baik. Ayat tegahan ada 1000 ayat. Kemudian yang dikatakan al-wa'du, ayat-ayat janji baik. Ya, ada 1000 ayat. Ni mengikut pandangan Dr. Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Munir, jilid pertama, tuan-tuan boleh tengok. Ya, jilid pertama. Ya. Iaitu ayat-ayat yang dikatakan al-wa'du, janji baik. Ada 1000 ayat. Kemudian ada 1000 ayat al-wa'id, janji-janji buruk. Ya, janji azab, janji bala, janji akan dihukum oleh Allah.
Ya, banyak ayat-ayat itu dikatakan ada 1000 ayat. Kemudian Al-Qasasu, ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah-kisah pun ada 1000 ayat. 5000. Kemudian ada 1000 ayat lagi dikatakan ayat Al-Mau'izah, Al-Mawa'iz, Al-Mau'izah, ayat-ayat nasihat. Banyak Allah nasihat pada kita tuan-tuan dalam Quran, ada 1000 ayat. Tapi mungkin dalam satu ayat tu ada beberapa nasihat. Yang kita kata tadi. Ayat tu ada 1000 ayat, tapi dalam tu kadang-kadang ada satu nasihat, ada dua nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, 500 ayat halal dan haram. Tu kata Dr. Abbas Zuhaili. Ya, 500 ayat halal haram. Nak bagi tahu pada kitanya tuan-tuan, halal haram ni tak banyak. Selebihnya dia harus. Ya harus tu yang banyak. Macam tidur harus, makan harus. Tahu ya? Kemakan wajib. Makan harus, tidur pun harus. Banyak benda harus. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam masalah Islam ni, tak tahulah orang pandang dari sudut mana, kita pun tak faham lah. Islam ni dia terlalu orang paling mudah. Sebab tu, kalau kita belajar fiqh Imam Syafi'i mula hukumnya dengan harus. Imam Syafi'i, kaedah hukum dia, al-aslu fil asya' al-ibahah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum harus. Kalau tak ada dalil yang kata haram, tak ada dalil yang kata sunat, tak ada dalil tu, kembali balik pada harus. Dia. Sebab tu kadang-kadang kita berhujah, ni orang duk bising pada bulan Syaban, nak puasa bulan Rejab. Nak puasa bulan Rejab ke tak nak puasa bulan Rejab? Maka adalah ramai sahabat-sahabat kita yang postkan dalam WhatsApp lah. Ya, hadis-hadis yang kita kata hadis-hadis dhaif, hadis-hadis yang palsu berkaitan dengan bulan Rejab. Ya, yang kata tidak ada amalan. Baiklah, soal sekarang ni tuan-tuan sekalian, ya, ada, kalau kita tanya ada tak hadis yang menyuruh puasa khusus bulan Rejab? Tidak ada. Ada tak hadis yang melarang secara khusus? Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, kembali balik pada hukumnya harus. Nak puasa harus. Puasa apa? Puasa sunat. Sunat apa? Puasa sunat secara umum lah. Kan ada seorang sahabat tak Nabi tu, tuan-tuan sekalian, ada seorang sahabat dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab, ya, hadis Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kalau tuan-tuan nak detail syarah kepada hadis tersebut, tuan-tuan kalau ada kitab, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Dalilul Falihin. Kitab Dalilul Falihin ni kitab yang syarah kepada hadis Riyadhus Shalihin. Ya, karangan Al-Allamah Muhammad Allan As-Siddiqi. Ni kitab-kitab yang kita kena rujuk, tuan-tuan sekalian. Sekarang ni kita tak perlu lagi bercakap ikut kita tengok para alim ulama bagaimana mereka memahami. Jadi ada seorang sahabat dia jumpa dengan Nabi, dia kata aku nak puasa setahun. Tuan-tuan masih ingat cerita ni ya? Kemudian Nabi nasihat pada sahabat tadi, ya, pada pandangan akunya baik kamu puasa Nabi Daud. Apa makna puasa Nabi Daud? Puasa Nabi Daud ni puasa satu hari, buka satu hari. Puasa satu hari, buka satu hari. Cuma tuan-tuan pernah puasa tak puasa Nabi Daud? Tak pernah. Baik, kalau tuan-tuan nak puasa, tuan-tuan nak niat macam mana? Nawaitu sauma ghadin sunnatan. Nah, sahaja aku berniat aku nak puasa besok sunat. Sunat apa? Sunat Nabi Daud, gitu. Nawaitu sauma ghadin sunnatan Nabi Daud. Gitu. Tak, tuan-tuan belajar tak bab niat ni? Ada belajar. Itu niat tu satu, lafaz niat. Jadi kalau tuan-tuan nak lafaz niat macam mana? Dan kalau tuan-tuan nak niat sendiri dalam hati tu macam mana? Tuan-tuan niat puasa sunat ke tuan-tuan niat tu? Aku besok sahaja aku berpuasa Nabi Daud. Gitu. Nak sebut kat Nabi Daud? Kau tak perlu sebut. Sama juga puasa bulan-bulan Syaban dan bulan Rejab. Tuan-tuan niat puasa gitu je lah. Tapi sahabat tu dia puasa setahun. Ingat tak? Kemudian barulah akhir hadis tu dia cerita pada kita, dia kata aku menyesal puasa. Ya, sekarang badan aku dah penat dah, letih dah. Maknanya sahabat ini dia puasa tiap-tiap hari. Dia niat puasa apa tu? Yang tiap-tiap hari tu. Puasa sunat lah. Ke sahaja aku puasa, aku niat puasa setahun. Gitu. Puasa sunat lah. Jadi kalau bulan Rejab nak puasa sunat, puasa sunat je lah. Nak puasa tiap-tiap hari, puasa je lah. Nak puasa selang satu hari, puasa je lah. Sebab tak ada hadis yang melarang. Sebab tu ulama kata cuma jangan sandar secara khusus kepada bulan Rejab. Itu je lah. Jangan sandar, aku puasa ni khusus. Nawaitu sauma ghadin sunnatan Rejab. Tu tak boleh lah gitu. Tapi kalau nak puasa terus gitu, tiap-tiap hari nak puasa, puasa je lah.
Lepas tu kadang-kadang benda ni tuan-tuan tak tahulah, saya pun tak tahu. Mungkin saya salah faham, tapi saya duduk mengaji dengan tuan-tuan guru ni, dia sebut gitu je lah. Sebab tu tuan guru zaman dulu dia tak bising. Bulan Rejab tak bising. Ya, saya duduk dengan tuan guru Haji Daud, masa tu umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 3 tahun saya duduk dengan tuan Haji Daud. Kemudian saya pergi ke Pulau Melaka tu, duduk dengan tuan guru ni Aziz. Tuan sekalian, bulan Rejab tuan guru tak bising, nak puasa puasa, tak nak puasa dah. Tak adalah bising-bising keluarkan hadis-hadis dhaif, keluarkan hadis-hadis tu melarang orang jangan puasa, tak ada. Sebab tuan guru ni dia faham. Puasa-puasalah. Tak nak puasa tak apa juga. Baca-baca Yasin lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak baca Yasin baca, tak nak baca tak payah. Kita orang akan baca, tuan-tuan mati nanti. Tak adalah tu, saya bergurau je tuan-tuan. Saya bergurau. Jangan tak payah bising lah tuan-tuan. Rugi masa kita ni banyak lagi kita nak lawan. Nak lawan apa tak tahu dah tak. Allahu Rabbi. Takat itulah tuan-tuan ya. Baik, berapa tadi? 6,000 pula, 6,000. Baik, 500 ayat jadi 6,500. 500 ayat halal haram. Baik, 100 ayat doa. Jadi 6,600. Ya, 100 ayat doa. 66 ayat dalam bab nasikh mansukh. Ya, nasikh mansukh tu nak kena cerita panjang ni dalam bab tafsir. Setengah ulama dia berpandangan yang khatib duk baca tu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang pertama, perenggan pertama tu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih tu, ayat tu telah dimansukh. Mansukh bukan ayatnya, mansukh pada pelaksanaan hukum tuntutan dalam tu. Ya. Apa maknanya? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu makna dia tidak berjalan. Kenapa? Setengah pandangan ulama tafsir dia kata ayat tu di luar daripada kemampuan manusia. Sebab tu Allah bawa dalam surah At-Taghabun. Kalau tak silap saya ayat 19 ke ataupun 18 dalam surah At-Taghabun. Ya, fattaqullah mastata'tum. Jadi ulama kata satu ayat Allah minta bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Haqqa, haqiqatut taqwa. Maka kata ulama setengah berpandangan, kalau kita diberi 1000 nyawa, mati hidup, tidak akan ada kita orang awam ini mampu mencapai haqqa tuqatih, haqiqatut taqwa, kecuali seorang sahaja, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat takwa, haqiqatut taqwa. Sebab tu ada ayat lain mengatakan, ya fattaqullah mastata'tum. Hendaklah kamu bertakwa pada Allah sekadar kemampuan kamu ataupun sekadar yang termampu bagi kamu. Jadi seolah-olah ayat tu tadi minta sepenuh, yang ni minta separuh. Maka dikatakan ayat tu dalam kumpulan, dia kekalkan ayat, tapi hukum dalam tu tidak berjalan kerana ada penghuraian, pencerahan dalam ayat lain. Itu dia panggil nasikh mansukh. Baik, jadilah ayat Quran itu 6,666 ayat. Tapi Dr. Wahbah Zuhaili kata 6,666 ayat ini khilaf kerana yang ni pandangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jangan tu pula tuan-tuan. Saya baca lain Ustaz. Ya, saya baca 6,624 aja, setengah tu. Yang ni tuan-tuan pandangan Sayyidah Aisyah. Ya, Sayyidah Aisyah dia kata 6,666 ayat. Tapi ada ulama kata tak sampai ayat tu. Kan orang perempuan kan biasalah ya, dia nak mah kahwin 6,666 sen. 6,666. Atau Dr. Wahbah. Tapi saya sebut ni tuan-tuan bukan saya bagi pandangan. Dalam tafsir Munir, Dr. Wahbah Zuhaili. Wallahu a'lam. Jadi dengan sebab inilah kata ulama, kenapa Quran dinamakan Al-Masani? Kerana dia ulang-ulang. Ayat perintah diulang. Ayat hukum hakam diulang-ulang. Sentiasa diulang. Boleh tuan-tuan ya? Tujuan apa Allah ulang? Supaya kita ni tak jadi orang yang lupa. Kerana Allah tahu kita ni jenis pelupa. Allahu Rabbi. Hukum hakam diulang tuan-tuan dalam Al-Quran. Kalau kita khatam berapa kali itulah kita akan baca pengulangan itu supaya kita ingat. Allah, sebab tu tuan guru marah pada profesor lah. Bukan profesor tuan-tuan yang profesor kat sini tak ada, tak tahulah di mana. Ya, pada pensyarah universiti yang bertaraf doktor, bertaraf profesor, tiba-tiba bercakap hukum Allah tak kondusif. Ya Allah pula ulang daripada 1400 tahun dulu lagi dia ulang-ulang sampai hari ni. Tak kondusif lagi. Tuan-tuan, orang ni dia bercakap sesebut ginilah pada tuan-tuan dia. Tuan-tuan pun faham benda ni. Mungkin tuan-tuan lagi lebih faham pada saya. Bila mana kita kata ada satu benda ni tak kondusif buat masa sekarang. Jadi apa yang kondusif buat masa sekarang? Berarti hukum yang ada, yang sekarang sedang berjalan itu lebih kondusif lah. Apa hukum dia kita bercakap begitu? Hukum Quran buat masa sekarang belum sesuai. Tak
Tak kira lah belum sesuai pada apa, pada pelaksanaannya, pada prasarananya, pada apa, tak kira lah kita nak kata tak sesuai. Bagilah kita alasan apa, janji kita letak perkataan itu tidak sesuai. Ya, tak sampai masa lah, tak sesuai, tak apalah. Jadi hukum yang ada sekarang ni sesuai lah. Saya tak kata juga gitu. Habis hukum apa? Yang ada pun, kalaulah kita kata yang ada pun tak sesuai, yang akan dibuat pun tak sesuai, habis apa yang sesuai lah? Tak ada hukum. Jadi maknanya kalau kita kata hukum hudud ni tak sesuai buat masa sekarang, habis apa yang sesuai? Hukum yang sedia ada ni lah. Saya tak kata juga Ustaz. Habis apa yang kita nak katanya? Tuan-tuan belajar tak? Kita bukanlah saya kadang-kadang saya saja tanya je dah. Tak jawab pun tak apa. Tuan-tuan belajar tak? Kita belajar dulu. Islam ni apa makna Islam? Islam ni sesuai di sepanjang masa, setiap zaman, setiap tempat, setiap masa. Islam adalah cara hidup yang Allah bagi kepada kita. Islam ni apa? Islam ni cara hidup yang sesuai. Sesuai di mana? Sesuai di mana-mana tempat. Di mana? Di sepanjang zaman, di setiap masa, setiap ketika, setiap waktu sampai kiamat. Itu Islam, itu sesuai. Apa itu Islam? Yang kita kata Islam itu sesuai di sepanjang zaman, di setiap masa, di setiap ketika, di mana-mana bangsa sekalipun, di negeri mana pun, di benua mana pun, Islam itu sesuai. Itu akidah saya dengan tuan-tuan. Ya. Akidah kita terhadap Islam yang kita perjuang. Tuan-tuan pegang macam tu tak? Ke tuan-tuan rasa Islam ni sesuai ke Arab aja? Islam juga sesuai di Malaysia. Di Thailand sesuai tak? Sebab sekarang ni raja bukan raja tu. Sesuai tak Islam di Thailand? Ke tak sesuai? Islam di Amerika sesuai tak Islam kalau nak buat di Amerika? Ke tak sampai masa lagi di Amerika? Maka Islam ini sesuai di sepanjang zaman, sesuai di setiap tempat, sesuai di setiap masa, sesuai pada semua bangsa. Baik, apa itu Islam? Yang kita kata sesuai tu. Saya baca lagi sekali tuan-tuan dalam yang buku yang kita baca yang hilang tu. Ingat kita? Buku Usulud Dakwah Dr. Abdul Karim Zaidan. Ya. Usulud Dakwah Dr. Abdul Karim Zaidan. Salah satu yang dibawa ta'rif oleh Dr. Abdul Karim Zaidan ya, dalam bab Islam. Dr. Abdul Karim kata, apa makna Islam? Al-Islam huwa an-nizamul am wal qanunus syamil li umuril hayah wa manahijus suluk lil insan allati ja'a biha Muhammad min rabbih wa amarahu bi tablighiha ila nas. Tuan hafal dia punya ta'rif dia. Buku ni dah kira khatam dah ni buku ni sebab dia hilang, kira khatam gitu ya. Nah, Dr. Abdul Karim Zaidan kata dalam kitab Usulud Dakwah, Al-Islam huwa nizamul am. Islam ini ialah peraturan umum. Peraturan yang menyeluruh, umum. Dalam bab semua perkara, tuan-tuan jangan lupa Islam itu peraturan. Berpakaian ada peraturan Islam. Sebab tu kita selalu sebut, masuk tandah tu rumah syaitan. Rumah syaitan nak ikut peraturan juga. Masuk je lah, janji kita nak buang atas muka dia tu. Tak, bukan masalah rumah syaitan. Masalah hidup ni dengan Islam. Islam itu peraturan. Hatta kamu nak masuk rumah syaitan itu pun, nama tanda tu pun kena ada peraturan. Ada doa. Keluar pula pun ada doa. Tuan-tuan tak pelik ke nak masuk rumah syaitan? Baca doa. Nak masuk rumah syaitan ada peraturan. Tuan-tuan tak pelik. Tapi itulah Islam huwal nizamul am, peraturan yang umum, yang menyeluruh. Wal qanunus syamil. Islam itu ialah qanun. Apa makna qanun? Perundangan, perlembagaan. Asyamil yang sempurna, yang menyeluruh dalam semua lapangan kehidupan manusia. Li umuril hayah, dalam seluruh urusan-urusan kehidupan manusia. Ya, lil umuril hayah, dalam seluruh kehidupan kita. Wa manahijus suluk, dan Islam ni juga ada manhaj kehidupan lil insan, bagi manusia. Ya, panduan-panduan dalam kehidupan manusia. Islam ni Islam yang mana ni yang kita dah bercakap ni? Islam allati ja'a biha Muhammad min rabbih. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad daripada Tuhannya. Jadi yang kita duk hidup sekarang ni Islam mana? Tak tahu. Islam mana? Yang kita hidup sekarang ni Islam tanpa syariat ni. Islam tanpa syariat. Haji kita dah jawab lah. Jawab kuat sikit. Jawab kuat. Biar orang dengar. Yang kita hidup sekarang ni Islam tanpa syariat ni. Islam mana ni? Islam tanpa syariat. Yang Nabi bawa Islam syariat. Ya, Islam itu syariat. Yang kita hidup ni Islam tapi tanpa syariat. Islam apa yang kita bawa ni hari ni tuan-tuan? Tiba-tiba kita hidup dalam keadaan dah sekian lama Islam tanpa syariat.
Bila mana orang nak bahas pula tentang syariat pun disebut pula oleh seorang pensyarah, doktor lagi, tuan-tuan, bekas mufti lagi, tiba-tiba kata tak kondusif. Apa yang kamu faham tentang Islam? Kamu mencelarukan orang masyarakat awam. Orang nak tunggu dia bagi penjelasan, orang nak tunggu dia bagi semangat dan sokongan kepada undang-undang Islam, tiba-tiba dia sebut tak kondusif. Tak kondusif apa? Dulu 20 tahun dulu. Bukan baru hari ni. Kalau baru hari ni kita pun boleh bercakap, tuan-tuan, kalau baru hari ni. Tak, kalau kita kata kerajaan Kelantan, minta maaf tuan-tuan ya, kadang-kadang kena hormat juga kat kerajaan orang ni. Dia sebuah kerajaan, bukan dia satu individu. Kita nak petikai boleh lah, itu pandangan kita, itu pandangan sebuah kerajaan. Ya, Tuan Guru masih hidup lagi. Ya. Yang mengetuai benda itu, tuan-tuan masih hidup lagi. Tuan-tuan boleh jemput dia ke sini. Ya, untuk dengar sendiri dia bercakap. Ya. Nampak tak? 20 tahun dulu tak bersedia juga. 20 tahun dulu tak bersedia. Okey lagi lah dah. Ke okey? 20 tahun dulu tak bersedia. Lepas 20 tahun tak bersedia juga. Apa yang kamu sedianya? Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kalau Allah katalah, tapi kita pun tak tahulah, tapi harap-harap Allah ni kasihanlah pada kita dan semua orang lah, tuan-tuan. Ya, kalau Allah kata aku tengok muka kamu ni belum kondusif masuk syurga. Boleh betul ke broken bahasa tu? Saya tak reti bahasa Inggeris, saya bantai je. Tu pun saya tanya anak-anak murid saya, apa kondusif tu? Tak faham, tanya dulu. Kalau aku rasalah muka kamu ni, ya di akhirat nanti, tuan-tuan, orang tertentu ni, termasuk Perdana Menteri ke apa, aku rasa muka kamu belum kondusif masuk syurga. Dia nak meraung tak kat mana akhirat nanti? Ha? Kalau mati hari ni, tuan-tuan sekalian ni, ya, hari ni malaikat kata muka kamu tak kondusif untuk diberi nikmat apa? Nikmat kubur. Ya, yang sesuai untuk kamunya dipukul dulu. Kamu ni lebih sesuai masuk neraka dulu. Yang lebih sesuai lah untuk kamu ni. Bukan kata tak nak bagi masuk syurga, tapi rasa-rasa masuk neraka dulu lebih sesuai. Apa tuan-tuan? Bukan kata hari ni, kalau hari ni saya setuju juga. Mungkin hari ni dibentang, hari ni dulu, tahun ni nak dilaksana. Mungkin banyak lagi prasarana dan sebagainya, kemampuan yang ada. Tapi ni dah 20 tahun dulu. Lepas 20 tahun bentang lagi, tuan-tuan sekalian, nak dilaksana, tak setuju juga, tak bersedia juga. Apa yang kita sedianya atas muka dunia ni? Tuan-tuan dah bersedia ke nak masuk syurga? Kalau Allah tanya, tuan-tuan bersedia ke nak masuk syurga ni? Dah bersedia? Kita tak berani nak jawab ni. Dah lah. Dah. Kalau mati hari ni, kita bersedia Allah nak masuk ke syurga. Tapi tuan-tuan nak bersedia tak nak masuk neraka? Tidak. Allah. Tapi kita boleh cakap hukum Allah belum bersedia. Ha? Boleh. Sampai hati, tuan-tuan. Ya, sampai hati kita mengaku Islam, mengaku beriman pada Quran, tiba-tiba celupar mulut kita sampai hati kita sebut hukum Allah ni tak sesuai lagi buat masa hari ni. Sampai hati kita. Bagaimana kalau Allah sampai hati kata kamu ni memang belum sesuai masuk syurga? Kamu bersedia, aku tak bersedia untuk bawa kamu ke syurga. Memang kamu bersedia. Walaupun kamu tak bersedia nak masuk neraka, tapi aku rasa kamu ni lebih sedia untuk masuk neraka. Tapi kita tidaklah, tuan-tuan saya, tidaklah beranggapan bahawa kita suka orang masuk neraka. Tidak. Ya, jangan ada dalam hati saya, jangan ada dalam hati tuan-tuan. Kita nak tengok umat Nabi Muhammad ke neraka. Nabi menangis bila mana malaikat kata umat Nabi Muhammad ke neraka. Ya, dalam satu kitab Tanbihul Ghafilin. Tuan-tuan boleh baca Iman Lis. Satu kitab Tanbihul Ghafilin, Iman Lis, Samarkand. Ya, dalam tu tuan-tuan malaikat cerita tentang ahli neraka. Ahli neraka ni dia ada 7. Ya, dia ada 7 neraka. 7 lapis. Lapis pertama tuan-tuan neraka apa. Kemudian bila mana dicerita pada Nabi, lapisan pertama ni ialah Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf, Fir'aun dan orang munafik. Ni lapis pertama. Lapis kedua, tak silap saya tuan-tuan, lapis kedua ni Yahudi atau Kristian. Lapis ketiga Kristian gitu. Kristian bukan dasar neraka. Lapisan yang terakhir sekali malaikat Jibril diam. Ya, malaikat Jibril diam. Maka Nabi kata, kenapa kamu diam? Dia kata, wahai Rasulullah, aku tak sampai hati nak cerita. Ya, neraka paling atas namanya neraka Jahannam. Itu pandangan setengah pandangan para alim ulama, yang atas tu Jahannam. Ya, betul lah yang kalau kita bertengkar dengan kawan-kawan kita masa budak-budak dulu, Jahannam engkau. Betul lah tu. Jangan kata Jahim engkau. Ya, Jahim dia bawah sikit. Umat Nabi Muhammad, tuan-tuan, kalau dia mati dalam keadaan dosa besar, tak sempat taubat, ulama kata neraka paling atas sekali. Paling okey sikit lah. Tak? Ya ke paling okey? Tu angguk juga tu. Mana ada neraka paling okey, neraka. Tapi nak bagi tahunya paling ringan azab neraka Jahannam.
Bila mana Nabi dengar maklumat daripada malaikat Jibril kata, wahai Nabi Muhammad, neraka paling atas ni umat kamu yang mati dekat dalam dosa besar tak sempat taubat. Neraka paling atas sekali. Nabi masuk dalam bilik, tuan-tuan, Nabi menangis habis-habisan. Nabi menangis. Sahabat pergi ketuk, Nabi tak buka pintu. Akhir sekali sahabat pergi jumpa ya puteri dia, ya Sayyidah Fatimah. Dia pergi jumpa, tolonglah pergi ketuk apa nak katanya, Nabi menangis. Sebab tu bagi saya, bagi tuan-tuan, bagi seorang pendakwah, tidak akan ada dalam hati dia kalau dia ikut dakwah Nabi, dia tidak akan suka umat Nabi Muhammad ni masuk neraka. Tapi walau bagaimanapun kadang-kadang kita rasa kecil hati. Dia sebagai seorang ahli ilmu yang dikatakan ahli ilmu yang bertaraf doktor, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba boleh melontarkan satu ucapan ya bahawa hukum Allah itu belum kondusif, belum sesuai, sedangkan Islam itu sesuai. Habis apa itu Islam? Yang kita kata sesuai itu. Islam sesuai di sepanjang zaman, Islam sesuai di setiap masa, Islam sesuai di setiap tempat. Tiba-tiba hukum dia tak sesuai buat masa sekarang. Apa Islam itu? Ha? Betul. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu Syekh Hasan Al-Banna dalam kitab Risalatut Ta'alim. Ni banyak saya sebut nama-nama kitab malam ni, tuan-tuan harap catat ya, supaya tuan-tuan boleh rujuk. Rujuk. Ya, takut kata kita ni silap pula. Tuan-tuan baca kitab Risalatut Ta'alim. Syekh Hasan Al-Banna. Ya, dalam rukun yang pertama al-fahmu. Dia ada rukunul bai'ah. Kita sebab tu tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan ni nak kena mengaji kitab tu supaya kita ni ya ke setia dengan Islam. Ya? Ya tak setia dengan Islam? Kan ada waktu-waktu ni kita ni dah tengok tu. Sebab tu saya kadang-kadang kurang setuju, bukan apa tu, tapi hak masing-masing. Tapi ada setengah ustaz ni, dia mengajar orang Islam tapi dia tak tahu duduk belah mana-mana. Tu masalah juga. Tahu ya? Kena hurai juga ni. Dia ceramah orang Islam, dia baca Quran pasal Islam, dia baca hadis pasal Islam, dia pula tak tahu dah belah mana-mana. Belah Islam ke belah mana? Tak tahu belah mana-mana. Tu dia seorang tu sama dah tu. Belah mana dia? Duduk tengah-tengah. Bolehlah tuan-tuan ya. Tapi dalam kitab Risalatut Ta'alim, Syekh Hasan Al-Banna, dia kata ruknul faham. Rukun yang pertama apa yang kena faham. Dia kata yang aku maksudkan dengan faham ialah ikhwan semua mestilah berfikrah dengan fikrah Islam yang tulen. Dia guna bahasa al-Islam as-sahih. Ya, sebenarnya mana ada Islam yang tak tulen? Tapi rupa-rupanya Syekh Hasan Al-Banna, dia berapa tahun dulu ya? 40 tahun dulu ke Syekh Hasan Al-Banna ni? Ke berapa tahun dah dia ni? Maknanya zaman dia itu, dia telah lontarkan satu pemikiran kepada pendukung-pendukung dan pejuang-pejuang Islam di kalangan ikhwan. Dia minta fikrah ikhwan ini ialah fikrah Islam tulen. Ya, kerana dia nampak dah tuan-tuan sekalian akan datang nanti ada satu kelompok, ada satu golongan Islam yang dia bawa, yang konon dia dakwa dia bawa Islam, tapi fikrah dia bukan Islam yang tulen. Salah satunya yang dikatakan Islam tanpa syariat. Kita masih berpuas hati dalam keadaan hidup dengan Islam, tapi Islam tanpa syariat. Islam tanpa perundangan. Ada satu ulama lagi dia kata Islam biduni daulah, Islam tanpa daulah. Kita lebih selesa ya. Kita terima Islam, kita tak akan terima daulah Islam. Kita terima Islam, tapi kita tak terima syariat. Kalau istilah dia apa ni? Yang ni yang kita duk sebut-sebut, yang ustaz kita duk sebut Islam liberal. Islam tapi nak bebaskan daripada syariat Islam. Islam dalam masa yang sama dia nak bebaskan diri dia daripada segala perkara-perkara yang mencengkam dia dalam Islam. Wallahu a'lam. Yang ni yang kita katakan bahawa Al-Masani ni, sebab tu Allah selalu ulang ayat-ayat hukum yang kita baca. Wallahu a'lam. Baik, ada pandangan ulama yang ketiga. Ya, ada juga ulama yang berpendapat ianya dinamakan Al-Mathani kerana merujuk kepada nama suratul Fatihah. Ini memanglah yang ni selalu kita duk dengarlah ya tuan-tuan ya. Sebab tu Allah tulis kat situ, Allah sebut kat situ sab'an minal mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian yang mana surah Fatihah ini 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya. Yang ni tak perlu saya hurai dah tuan-tuan ya. Kita paling-paling kurang sehari satu malam kita ulang 17 kali. Ya, kita sendiri ulang. Itu yang sembahyang wajib yang tuan-tuan ya, sembahyang duhanya, sembahyang witirnya, sembahyang ba'diyahnya, qabliyahnya lagi banyak. Ya, jadi salah satu makna al-masani ialah Al-Quran itu diulang-ulang. Salah satunya surah Fatihah. Baik, kita terus pada muka surat 38 ya, 27 ya, nama yang ke-27 Al-Arabi. Ya, Quran dinamakan Al-Arabi yang berbahasa Arab. Ya, yang berbahasa Arab. Baik, dalilnya dalam surah Az-Zumar. Dalil banyak tuan-tuan ya, dalam surah Yusuf pun ada, dalam surah Az-Zumar ni kita bawa dalam surah Az-Zumar ayat 28, Qur'anan Arabiyya ghaira dhi iwajin
la'allahum yattaqun. Ghaira zi iwajin la'allahum yattaqun. Qur'anan Arabiyya, iaitu Al-Quran yang berbahasa Arab. Ghaira zi iwajin, yang tidak mengandungi sebarang keterangan yang terpesong, la'allahum yattaqun, supaya mereka itu bertakwa. Boleh ya? Baik, Al-Quran juga dinamakan Al-Arabi, bermaksud berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dalam hal ini timbul satu persoalan, kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan juga dinamakan Arabi, iaitu sesuatu yang disebahkan kepada Arab. Jelasnya, jika diperhatikan bahawa bahasa Arab ialah suatu bahasa yang mempunyai kaedah yang unik dan tersusun ya daripada pelbagai ilmu, sama ada ilmu nahu, ilmu saraf dan ilmu balaghah. Ini paling-paling kurang, tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan nak sebut lagi sekali kitab tadi, dalam risalah ta'lim yang saya sebut tadi, karangan Syekh Hasan Al-Banna, kalau tak silap saya, rukun faham ni dia ada 20 benda yang kita kena faham. Dan perkara yang kedua tu, iaitu dia sebutnya, saya ringkaskan sebutan dia, tuan-tuan. Dia kata, wa yufhamul Quran tabaqan liqawaidil lughah al-arabiyyah. Ya, wa yufhamul Quran, dan hendaklah difahami Al-Quran itu tabaqan, ya, selari, ya, liqawaidil lughah al-arabiyyah, mengikut kaedah-kaedah bahasa Arab. Dan kaedah bahasa Arabnya, tuan-tuan sekalian, dia paling asasnya dia ada dua, nahu dengan saraf. Kemudian yang paling baik lagi, tuan-tuan baca tiganya yang kita sebut di sini, nahu, saraf dan ilmu balaghah. Cuma untuk malam ni, tuan-tuan, saya sebut secara ringkas lah. Kenapa bahasa Arab dijadikan bahasa Quran? Kerana dia tersusun, ya, mempunyai kaedah yang unik dan tersusun daripada pelbagai ilmu. Bahasa itu sendiri. Ya, kalau bahasa Malaysia ni, dia ada tata bahasa je. Mungkin bukan kata nak nafi, tidak lah. Bahasa Inggeris pun ada grammar. Tuan-tuan pun tahulah daripada saya, ni saya tak tahu. Jadi bahasa Arab ni dia ada 3 kaedah asas. Ya, yang pertama nahu. Cuma yang setakat saya mengaji, tuan-tuan, ya, kalau salah Ustaz Nasar boleh perbetulkan. Ya. Tapi Ustaz Nasar orang sini ke? Orang saya Selapan. Kalau gitu boleh buatlah tuan-tuan ngaji ni sini. Ya, dah ada dah. Alhamdulillah. Cuma saya nak bagi tahu gini, tuan-tuan, bahasa Arab ni. Ilmu nahu ni ialah ilmu yang ni takrif paling ringkas. Dia kalau tuan-tuan rujuk takrif memang banyak. Ni takrif paling ringkas untuk malam ni. Ya, kecuali tuan-tuan nak anjurkan seminar-seminar. Tu kita cerita lain. Baik. Ilmu nahu ialah ilmu yang kita perbahaskan perkataan bahasa Arab ataupun bahasa Quran apabila dia berada di dalam ayat. Ya. Contoh kita kata zahaba lah, zahaba. Zahaba ni, kalau kita perbahaskan perkataan zahaba sebelum dia berada dalam ayat, yang tu ilmu saraf. Ilmu saraf ni paling ringkas makna yang saya bagi tahu malam ni. Ilmu saraf ialah ilmu kita perbahaskan perkataan Arab sebelum kita masukkan perkataan itu dan kita guna perkataan itu dalam ayat. Contoh kita kata zahaba. Zahaba. Zahaba ni asal makna pergi. Dan zahaba ni perkataan Arab ni, tuan-tuan, satu perkataan Arab dia boleh pecah kepada berpuluh-puluh perkataan. Satu perkataan Arab. Contoh zahaba lah. Zahaba ni, kalau ilmu, saya ulang lagi sekali, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang saya cepat sangat tak? Tapi tuan-tuan faham, cepat faham tak? Dia surau Ustaz Selapan ni, alhamdulillah setakat ni cepat faham. Dalam apa-apa isu sekalipun. Itu yang saya sonok, orang cepat faham. Saya ulang lagi sekali. Zahaba, kalau ikut ilmu saraf, satu-satu. Ilmu saraf ialah ilmu membahaskan perkataan bahasa Arab sebelum ia berada dalam ayat. Adapun ilmu nahu, ilmu yang kita perbahaskan perkataan bahasa Arab setelah dia berada di dalam ayat. Betul Ustaz ya? Itu paling ringkas Ustaz. Baik. Zahaba ni, satu perkataan Arab ni betapa uniknya dia bahasa Arab, bahasa Quran ni, tuan-tuan. Dia boleh pecah, dia berpuluh-puluh perkataan. Ya, kalau kita senarai mungkin dekat 50 satu perkataan. Sebab zahaba ni, kalau ikut ilmu saraf, kita boleh tukar pada 14. Zahaba fi'il madhi. Ya? Fi'il madhi ni, dia boleh tukar pada 14. Mengikut dhamir-dhamir penggunaan. Itu yang saya selalu sebut pada tuan-tuan. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtumna, zahabtu, zahabna. 14. Baik, zahaba ni pula kita boleh tukar pada fi'il mudhari'. Zahaba ya zahabu. Ya zahabu ni juga dia boleh pecah sampai 14. Ya zahabu ni fi'il mudhari', kita pecah pada fi'il amar. Ya, fi'il amar. Fi'il kata kerja perintah. Fi'il madhi memberi makna yang telah lepas. Fi'il mudhari' memberi makna sekarang dan akan datang. Sebab tu tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan tengok dulu Allah guna perkataan tu memberi makna sekarang kan akan datang.
ataupun memberi makna yang telah lepas. Kemudian daripada fi'il madhi 14, fi'il amar, fi'il mudhari' 14, dia tukar pada fi'il amar. Fi'il amar dia ada 6. Kerana fi'il amar ni dia hanya guna dhamir mukhatab. Okey ya? Okey lagi. Ya, ni. Ya ni dulu tuan-tuan duduk di pondok hafal tu zahabah zahabu zahabat zahabna zahab tu mazhab tu zahab tu mazhab tu nazhab tu zahab tu zahabna. Daraba bum kena pukul. Daraba kan pukul. Guru kita pukul. Saya ingat duduk di pondok dulu hafal, tapi kaedah sekarang kaedah mudah yang kita duduk mengaji. Baik, dia tak kurang daripada 50 tukar. Fi'il madhi saya ulang lagi sekali, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kemudian fi'il amar, fi'il nahi. Ada setengah orang tambah fi'il nahi. La tazhab, ya, la tazhaba, la tazhabu, fi'il nahi. Kemudian dia pecah pula pada isim. Ya, daripada fi'il tadi dia jadi isim maf'ul, isim fa'il, isim makan, isim zaman. Ya, pecah semua sekali. Kemudian dia dekat 50. Itu bahasa Arab dari sudut pecahan perkataan. Kemudian satu perkataan bahasa Arab dia bukan satu makna. Contoh kita baca zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Zahaballah. Kalau kita terjemah biasa di situ, oleh kerana zahaballah, Allah pula baca baris depan. Ingat ya, lepas fi'il, kalau perkataan selepas fi'il itu huruf akhir baca baris depan. Maknanya yang tu jadi fa'il. Pelaku kepada fa'il tadi. Jadi kalau kita terjemah zahaballahu binurihim, zahaba dengan makna asalnya pergi, kita akan terjemah Allah pergi dengan cahaya mereka. Salah. Kerana di situ bukan lagi dengan makna zahaba. Ya, di situ dengan makna hilang. Sama juga daraba. Kadang-kadang kita belajar daraba tu maknanya pukul, tapi dalam ayat Quran dia bukan makna pukul. Dia makna membuat perumpamaan, ayat riba masalah. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan, satu benda tuan-tuan tolong ingat ya. Tuan-tuan bila mana baca kitab terjemahan dalam bahasa Malaysia, sama ada baca Quran terjemah bahasa Malaysia, baca hadis terjemah bahasa Malaysia, yang ni ada satu masalah. Kalau tuan-tuan tak mengaji sedikit sebanyak, tolong mengaji sedikit sebanyak kaedah bahasa Arab. Kerana bahasa Arab bukan satu makna. Dahlah satu perkataan boleh pecah dekat 50. Ya, satu perkataan dekat-dekat 50. Dan satu perkataan bukan satu makna. Ya, sebab tu saya bawa contoh mudah lah tuan-tuan yang menjadi masalah akhir zaman ni. Ya, orang tak nak mengaji bahasa Arab, kemudian orang nak hanya merujuk pada terjemahan. Dan satu masalahnya ialah bahasa Arab ni kalau terjemah bahasa Malaysia, dia akan terikat dengan satu makna. Sedangkan bahasa Arab yang sama, tidak. Yang ni yang menjadi pertikaian dalam masalah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Boleh tak kita kata Allah ada tangan? Tak boleh. Tapi kalau kita kata Allah ada yad, boleh. Sebab yad bahasa Arab dia bukan dengan satu makna. Boleh tak kita kata Allah ada muka? Tak boleh. Itu dalam Quran wajhun. Wajhun bukan satu makna. Kalau kita kata Allah ada wajhun, lain. Ini yang menjadi pertikaian masalah sekarang ni. Macam orang duduk terjemah Ar-Rahman ala arsyistawa. Allah duduk di atas arash. Kita tak boleh terjemah duduk. Sebab istawa tu dia ada 4 makna. Ya? Dia ada makna jalasa, kita tak nafi. Dia ada makna qa'ada, dia ada makna irtafa'a. Dia juga ada makna ala, rasa ain lam alif. Ala, lebih tinggi. Lepas tu siapa yang mengatakan bahawa Allah duduk atas arash, rosak i'tikad dia kalau dia guna duduk dengan bahasa Malaysia. Dengan bahasa Malaysia. Kerana bahasa Malaysia ni dia akan terikat dengan satu makna. Boleh dah? Yang ni tak apa, yang ni kita cerita lain kali. Yang ni tuan-tuan, cerita lain kali. Ya, saya pun tak faham, ada orang lagi duduk ajar orang, Allah duduk atas, duduk. Duduk tak boleh. Kemudian dia bawa video yang tuan guru tu. Mana ada dalil? Sekarang ni ada satu fenomena. Tuan-tuan perasan satu fenomena. Ya. Kita baca dalil Quran. Tak ada Quran, kita baca dalil hadis. Tak ada hadis, kita baca ijma' ulama'. Tak ada ijma' ulama' dia kira. Ada orang sekarang dia tambah satu lagi, dalil YouTube. Dalil YouTube. Dalil YouTube. Tu dalam YouTube. Dalam YouTube banyaklah tuan-tuan. YouTube pula yang orang sebelah sana buat. Minta maaf dah saya sebut tuan-tuan ya. Saya tak cukup terang-terang sangat ke tuan-tuan nak terang-terang? Tak boleh. Dalil Quran. Ayat ni bahasa Arab. Ya, harap-harap tuan-tuan ada masa mengajilah sikit sebanyak, bagilah. Ya, ustaz kita ada tuan-tuan bagi pendedahan, pencerahan sedikit. Ya, berkaitan dengan bahasa Arab. Ya, kalau tidak tu orang kata, saya kata minta maaf tuan-tuan ya. Walaupun betul kita tak nafi tak tangan.
Okey, okey. Kenapa? Mana dalil? Tu dalil. Dalil. Tu. Ada hadis terjemah dada. Baik. Bahasa Arab kalau tuan-tuan sadrun tuan-tuan terjemah dada, ya kalau tuan-tuan faham dengan makna semata-mata dada, salah. Sadrun ada makna kadang-kadang memang makna dia pada asalnya dada, tapi ada tempat-tempat dia bukan nak makna dada. Ya, alam nasyrah laka sadrak, rabbi syrah li sadri, dia bukan makna dada, dia nak makna hati. Apa yang saya nak bagi tahu pada tuan-tuan ialah tuan-tuan jangan terikat makna bahasa Arab. Bila mana makna perkataan bahasa Arab, jangan tuan-tuan terikat. Soalan lagi sekali, jangan tuan-tuan terikat. Perkataan bahasa Arab bila mana diterjemah bahasa Malaysia terikat dengan satu makna. Habis pemahaman tuan-tuan. Sempit pemahaman tuan-tuan. Tu hadis tu. Lepas tu kalau kita tanya kenapa pula Imam Hanafi letak bawah pusat? Pusat kan India, Imam Hanafi ya. India letak bawah pusat. Imam Hanafi tak jumpa hadis ke atas dada. Tapi pemuda-pemuda kita hari ni tuan-tuan, ya, apa yang saya mintanya, kita belajar sikit. Barulah kita tidak berkeras, bertekak dengan orang. Tu hadis Nabi tu. Nak guna hadis ke nak guna ulama? Tu lagi-lagi kasar bahasa dia. Ya. Nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Kasar tu bahasa tuan-tuan. Tu penghinaan pada Imam Syafi'i. Nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Lepas tu kalau kita tanya Imam Syafi'i ikut apa? Ayah pin. Sebab apa tu? Kerana apa? Kerana beli buku, baca. Kemudian terikat dengan terjemah. Ini tuan-tuan menyebabkan kita sempit pemikiran. Ya, bukan saya saja, kita harap tuan-tuan sekalian kita faham dengan makna. Sebab tu saya kata ilmu ni dia ada disiplin. Sebab tu saya ulang lagi sekali yang Hasan Al-Banna kata, Syahid Hasan Al-Banna dia kata wa yufhamul Quran, hendaklah difahami Quran. Maknanya kalau tuan-tuan faham Quran dengan terjemah tak sempurna. Ya. Tu ustaz saya baca terjemah, itu orang terjemah. Apa? Ya, kalau tuan-tuan lagi mantap pemahaman Quran tuan-tuan, bila mana tuan-tuan wa yufhamul Quran, hendaklah difahami Al-Quran tabaqan selaras li qawaid al-lughah al-arabiyyah, mengikut bahasa Arab. Pertama ilmu saraf, yang kedua ilmu nahwu, yang ketiga ilmu balaghah. Ini lagilah tuan-tuan ya, ilmu balaghah. Ilmu balaghah ni tuan-tuan sekalian ya, kita akan belajar salah satunya dia 3 cabang ilmu. Ni saya cerita umum. Kalau tuan-tuan nak belajar, tuan-tuan mengajar dengan Ustaz Nasar. Ya, 3 ni. Ilmu bayan, ilmu badi', ilmu ma'ani. Ataupun ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Dia 3 ilmu. Ya, sebab tu waw dalam Quran tu tuan-tuan ya, waw ada waw qasam, ada waw ma'iyah, ya ada waw isti'naf, ya, ada waw ziyadah, ada wawul jamaah, waw sahaja dalam Quran. Kalau belah pantai timur lagi banyak, dia ada waw bulan dan sebagainya. Tu saya tambah macam tu yang tu. Waw sahaja. Ya, waw yang berada di hadapan dhamir. Tuan-tuan nak kena tahu ya. Waw, lepas huruf waw ada antum, wa antum ta'lamun. Waw yang berada di hadapan dhamir. Waw tu waw apa? Waw tu tidak lagi waw dengan makna dan ataupun makna lain-lain, dia tu wawul hal. Ada waw, ada dhamir. Apa yang saya cerita sikit pada tuan-tuan, sebab itulah Quran dinamakan Al-Arabi. Ya, dinisbahkan pada bahasa Arab dan dia berbahasa Arab. Dan bahasa Arab ini terlalu unik, terlalu halus, terlalu ikut peraturan dia. Dia tidak mampu untuk kita fahami. Itu yang saya kata dalam bab qiraat pun. Sebab tu hari ini tuan-tuan, pada pandangan saya peribadi saya lah, untuk diri saya, untuk sebahagian orang hari ini, tak mampu tuan-tuan untuk kita berada pada tahap para alim ulama zaman dulu yang berada boleh istinbat hukum. Tak ada tuan-tuan. Kepakaran yang ada buat masa sekarang ni, yang kita duk tengok-tengok lah. Ya, kecuali ulama-ulama yang diiktiraf mereka ni memang betul kepakaran. Tapi kalau setakat ustaz lah macam saya ni, yang ustaz-ustaz yang ada ni tuan-tuan, bukan saya nak rendahkan ustaz-ustaz, ya, sebab dia kena melalui sini dulu. Ni. Ustaz yang duk hurai panjang-panjang lebar ni, yang duk mengajar ni, kalau nak tahu cuba datang sekejap duduk sini baca kitab Arab, kita nak dengar. Ustaz Nasar tahu pelampak ni. Ya, kalau baca baris lentang pukang, tak payahlah, tak payah nak mengaku ulama lah tuan-tuan, tak payahlah. Ya, ni bahasa Arab. Setiap huruf, setiap baris, setiap itu tuan-tuan kena dikira. Ya, fungsi dia. Sebab tu saya sendiri kadang-kadang saya rasa nak baca ngajar Arab, nak baca kitab Arab, saya bimbang takut ada yang pandai-pandai depan ni, habislah saya. Tuan-tuan, ya, kalau ada ustaz baca kitab Arab,
ada depan ramai-ramai tuan-tuan ada seorang dua yang pandai nahu, ustaz tu baca lentang pukang bagi nahu, tahu dah ustaz ni tak pandai. Tak payahlah dia ceramah hebat tak kat mana pun, kalau baca nahu salah, ulama dulu tak iktiraf dah. Ada dah. Ya. Baca jawa majrur pun salah, tak adalah, tak payah. Itu bahasa Arab. Sebab tu bagi saya rasa tuan-tuan sekalian ya. Sebab tu saya bukan apa ada grup ustaz-ustaz. Kadang-kadang saya bagi juga. Ya, grup ustaz-ustaz yang cakap lebih-lebih. Ada ustaz ni dia lebih-lebih. Ya, orang lain semua tak pandai, dia seorang je pandai, nampak tak? Ni saya kadang-kadang saya bagi juga. Saya kata tuan-tuan cukuplah. Ya, cukuplah. Tuan-tuan ingat orang lain bodoh ke? Ingat orang lain tak mengaji ke? Ingat orang lain tak faham ke? Tuan seorang je faham. Tuan-tuan depan-depan ni. Sebab tu saya duduk sini, saya tak berani cakap lebih-lebih tuan-tuan. Ya, setakat mana yang saya pandai, saya itu pun saya bagi tahu kitab-kitab supaya tuan-tuan rujuk sendiri. Kok saya pun sendiri pun salah faham dalam memahami kitab. Ya, kerana kitab ni dia tidak. Dia ada peraturan dia. Sebab tu buat masa sekarang yang majoritinya para ustaz yang tidak sampai tahap ilmu. Sebab tu jangan terlalu sangat rasa kita ni terlalu alim dengan orang lain, jangan. Cuma yang tadi tu silap lah, walaupun memang dia lebih alim, tapi dah dia kata tak kondusif, silap lah. Ya, kata tak setuju. Allahu Rabbi. Sikit lagi tuan-tuan ya. Saya habiskan yang ni lah. Tapi dia kena baca 3, 2 tak boleh. 3. Tapi tuan-tuan boleh memahami ya, insya-Allah ya, bahasa Arab ya. Tuan-tuan yang orang dah bijak ni lagi cepat. Ya. Dia tuan-tuan tahu. Saya di sekolah Mahak dulu, di Mahak Muhammadi dulu. Sekolah Mahak Muhammadi, minta maaf saya cakap dia, bukan nak kata apa. Sekolah Mahak Muhammadi ni antara sekolah yang terbaik di Kelantan dulu. Sekarang saya tak tahulah sebab saya tak mengaji dah situ. Nak masuk nak kena 5A. Kemudian ujian nak masuk, ya, dia kena 95 ke atas peratus dia. Saya dapat peratus 96%, saya duduk kelas F. Tahu? A, B, C, D, E, F, G. Dia ada G. Bukan akhir sekali lah. Saya dapat 96%. Dia 95 je boleh masuk. 96% tuan-tuan sekalian. Dalam ujian tu, macam-macam ujian dia buat, duduk kelas F. Kelas nombor 6. Ya doktor, kelas nombor 6. Baik, cuma apa yang saya nak cerita pada tuan-tuan ialah budak-budak cerdik. Ada yang kawan-kawan ni dia mengaji 3 bulan aja peralihan. Dia terus naik ke tingkatan 1. Maknanya dia ni guru ngajar dia, yang kita mengaji setahun, dia ngaji 3 bulan, dia pulun semua sekali dalam 3 bulan, dia masuk test, dia naik tingkatan 1. Kita duduk situlah 1 tahun. Mak kita ni yang lembab sikit ni. Cuma apa yang saya nak cerita ialah masalah di sekolah agama yang cerdik-cerdik ni, bila mana keluar SPM, keluar result SPM, tuan-tuan yang cerdik-cerdik ni, dia pergi UIA, dia pergi UM, dia pergi UKM. Tinggallah kita ni yang kurang sikit ni. Ya, yang tak boleh nak masuk UIA ni. Beli borang tak lulu. Jadi kita ni terpaksa ambil peperiksaan STU. CG Tinggi Agama. Jadi kita yang tahap yang nombor 2 ni, kelas kedua ni. Ya. Saya okey juga, SPM sayanya okey. Cuma tak boleh masuk U aja. Lagipun kita minat agama. Tinggal yang bawah-bawah ni. Jadi yang cerdik-cerdik ni, tuan-tuan yang dulu saya 6 aggregate, dia kira aggregate lah. Zaman saya tu 6 aggregate, 7 aggregate, tuan-tuan sekarang ni UIA, UM, UKM, yang cerdik-cerdik ni. Sekarang ni kawan-kawan yang jadi lawyer, jadi profesor, jadi apa semua ni sekarang ni. Yang kita ni yang tak boleh masuk ni, UIA ni. Ya, ada benda-benda yang dia jadi 6 musing gitu. Nampak tak? Dia tak boleh masuk ni, terpaksa ambil STU, CG Tinggi Agama. Jadi menyebabkan kita ni yang kelas kedua ni lah yang pergi ke Mesir. Ini yang rugi keadaan sekarang ni tuan-tuan. Sepatutnya yang jenis-jenis ni, yang cerdik-cerdik SPM ni, 10A ni, yang ni hantar ke Mesir ngaji agama. Baru kita boleh keluar mujtahid. Tapi yang cerdik ambil sains, yang cerdik ambil lawyer, yang cerdik ambil ni engineer apa semua sekali. Itu masalah sekarang kalau tuan-tuan. Tapi kalau anak tuan-tuan cerdik, tuan-tuan hantar ke Mesir lah, mengaji agama. Yang jenis-jenis tu anak-anak tuan-tuan. Ya, jangan tuan-tuan pergi ngaji lawyer semua sekali. Ya. Jadi rugi ni lah ya doktor yang keadaan sekarang. Sebab tu yang sekarang ni dia ada tahap mana? Tahap ustaz. Tahap tuan guru payah dah sekarang ni. Ya, tahap ustaz. Yang doktor tu pun tahap ustaz juga, tu pun mikir macam tu. Ya, kalau betul-betul doktor cerdik, tidak. Saya dah cakap dengan doktor-doktor yang ada ni, bukan macam tu pemikiran dia. Mana ada doktor boleh bercakap tuan-tuan hukum Allah tak kondusif? Mana ada doktor? Ni ustaz lah tu. Takat tu dululah ya. Yang terakhir sekali, ini 2 kali akhir. Muka surat 39 tu tuan-tuan.
Tapi bahasa Arab tolong ingat tuan-tuan dia, tolong belajarlah sikit sebanyak bahasa Arab supaya tuan-tuan lihat betapa keagungan, kemuliaan bahasa Arab tu hebat tuan-tuan. Ya, bahasa Arab. Ya, saya dulu di Mesir sempat ngaji 6 tahun. Orang suruh ngaji 4 tahun, kita ngaji 6 tambah 2. Kita tambah sendiri. Boleh faham ya? Nak cerita juga ni. Gitulah tuan-tuan, dia nak bagi tahu je. Allah, saya ada mengaji tuan-tuan, tapi mesti payah tuan-tuan, saya tak tahulah, tapi bagi sayanya ya, kita ni yang taklah berapa, tak cerdik, tidaklah tak cerdik sangat, tak nak mengaku lah tu dah. Mesti payah. Saya ingat saya masuk kuliah lurah ni tuan-tuan, calon yang pergi tahun saya ni 305 orang ke 300 orang daripada Kelantan pergi ke Mesir, 5 orang aja kuliah lurah. Tak berani nak ambil kuliah lurah di Mesir. Dia masa tu 300 yang lain, yang majoritinya syariah. Adalah seorang dua usuluddin, seorang dua kuliah dirasat. 5 orang aja. Kemudian yang 5 orang ni ada satu kawan ni tukar kuliah. Tak mau kuliah bahasa Arab. Tuan-tuan tahu ni buku setebal ni. 3 buah buku tebal-tebal ni, ya. Subjek, tak silap subjek adab. Al-adab wan nusus. Satu buku tebal ni tuan-tuan. Besok nak periksa. Satu soalan, satu buku satu soalan. Tuan-tuan boleh bayang ni? Nak pulun macam mana? Mesir. Menangis, kadang-kadang menangis. Saya ada satu subjek yang saya ambil 3 tahun, tahun ketiga baru lulu. Nak menangis saya. Ya, subjek tu ialah ilmu tajwid wal aswad. Dia ada satu ilmu tajwid dan ilmu aswad, ilmu suara. Huruf waw ni keluar daripada mana, nak buat macam mana, ya, ada berapa sifat huruf waw ni. Ya. Satu huruf dia tak kurang 5 sifat. Tuan-tuan mengaji Quran ni tu, kalau saya tanya habislah tuan-tuan. Kita kata ya, huruf ra keluar daripada mana huruf ra? Huruf ra ni ialah huruf tepi hujung lidah menekan pada gusi gigi gunting atas. Tak. Huruf tepi hujung lidah menekan pada gusi gigi depan sebelah atas. Huruf ra, huruf yang tepi hujung lidah menekan pada gusi gigi gunting, gusi gigi depan. Gusi masa baca Quran ada 2 bahagian. Gusi masa tuan-tuan baca Quran, gusi gigi gunting dengan gusi gigi depan. Lidah masa baca Quran, tuan-tuan kena bahagi 10. Ya? Kebanyakan saya tanya lidah bahagi berapa? Dia jawab 3. Tu biasanya makan siakak 3 rasa. Tu yang jawab 3 tu. Lidah bahagi 10 masa baca Quran. Halqum bahagi 3 masa baca Quran. Jadi kalau kita kata huruf ra adalah huruf yang paling banyak sifat. Dia ada 7 sifat. Kalau tuan-tuan tak boleh nak ingat semua sekali sifat, sama ada tuan-tuan baca Quran dalam keadaan tak sempurna atau tuan-tuan baca Quran dalam keadaan tak sah bacaan Quran. Ya? Diam pula ni. Yang ni memang tuan-tuan, yang ni saya ingat sebab saya masuk periksa satu paper ni 3 kali. Kali ketiga tu saya hafal satu buku tebal ni. Menangis-nangis hafal. Tapi maknanya kalau tuan-tuan sebut huruf ain, di mana huruf ain? Ain. Huruf ain ialah huruf pertengahan halqum. Dan huruf ain dia salah satu daripada huruf tawassut, huruf pertengahan. Yang tuan-tuan jangan baca terlalu kuat, jangan baca terlalu lemah. Huruf tebal dalam Quran dia ada 7. Dia panggil huruf isti'la. Huruf tebal. Tebal ni dia ada 5 peringkat tebal dalam Quran. Kalau tuan-tuan tak boleh nak sebut satu-satu, tuan-tuan baca Quran sama ada tak sah ataupun tuan-tuan baca Quran tak sempurna. Tu ilmu apa tu? Dalam kuliah bahasa Arab, kuliah lughah al-Arabiyah, tajuk kitab tu dia panggil ilmu tajwid wal aswat. Ilmu tajwid dan ilmu suara. Bagaimana huruf waw suara dia keluar? Waw ialah huruf 2 bibir mulut dibulat muncung ke depan. Waw. Dan dia ada 2 makhraj. Ada 4 huruf dalam Quran, dia ada 2 makhraj. Ada 4 huruf dalam Quran, ada 2 makhraj. Ini saya cerita sikit-sikit kuliah lughah al-Arabiyah. Sebab tu kalau tuan-tuan hantar anak Mesir kuliah lughah, tuan-tuan harap 4 tahun dia balik, tu agak mustahil sikitlah. Kecuali dia sanggup hafal sebuah kitab ni. Tu yang kita kata ada 3 buah kitab, 1 kitab, 1 soalan. 3 buah.
Satu kitab 500 muka surat. Menangislah tuan-tuan, menangis. Tapi Syekh Azhar ni memang, Dr. Azhar ni memang tuan-tuan, dia, saya nak kata kasyaf pun gitulah. Ya. Dia kata kamu macam mana, kamu jangan tinggal kosong kertas kamu. Saya pernah sekali tuan-tuan, Arab, kuliah balaghah ni, balaghah ni Arab pun bising. Satu kali masuk periksa, subjek balaghah, Arab pun tak faham soalan. Kita orang Melayu tak faham soalan, tengok aja, tengok. Tak faham. Arab dia bising. Pun menyebabkan doktor pergi ke depan, syarah soalan. Syarah. Kita pun tengok doktor syarah pun kita tak faham juga. Tak faham soalan. Tuan-tuan tahu akhir sekali saya buat apa? Ni rahsia kerajaan lah ni tuan-tuan ni. Saya buat apa? Saya pun tulis ayat kursi. Dah nak jawab tak boleh. Doktor kata jangan tinggal kosong. Tulis ayat kursi. Tengok-tengok makbul. Alhamdulillah. Makbul. Dah kita dah hafal sebuah buku dah. Dah soalan tak faham. Maknanya ilmu dah banyak dalam ni. Ilmu dah hafal semua ni. Tapi soalan tak faham nak jawab apa. Dia apa benda lah doktor ni nak. Tak faham. Arab bising, dewan-dewan, bising. Kita diam. Dia tak tengok. Doktor syarah tak faham. Tulislah tuan-tuan. Allahu Rabbi. Ya, soalan-soalan Quran itu balaghah. Itu Quran saya bagi tahu pada tuan-tuan ya. Kalau kita tak menguasai 3 ilmu ni, Allah rendah diri dah kita dengan para alim ulama yang memahami Al-Quranul Karim. Payah tuan-tuan. Jadi buat akhir sekali saya ringkaskan pada tuan-tuan. Perkataan yang ketiganya, nama Quran yang ke-28, Al-Qawlu. Al-Qawlu ialah firman ataupun kata-kata. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, bahasa Malaysia aja dia banyak. Allah berfirman. Nabi bersabda. Raja bertitah. Kita orang biasa ni apa? Mengumpat. Kita orang biasa ni tuan-tuan ialah berkata-kata. Tapi bahasa Quran sama. Allah pun qala, Nabi pun qala, ulama pun qala, raja pun qala. Mana lebih tepat? Quran. Kita je berfirman, bersabda, tapi tak ikut juga. Ya. Allah berfirman, tak ikut juga. Nabi bersabda, tak ikut juga. Ya, tapi Allah qala. Sebab tu salah satunya al-qawlu. Mana dalilnya dalam surah Al-Qasas ayat 51, walaqad wassalna lahumul qaul la'allahum yatadhakkarun. Walaqad, dan demi sesungguhnya, wassalna. Ya, wassalna kami telah hubungkan. Ya, lahumul qaul, turunnya firman-firman kami iaitu Al-Quran. Ya, dengan berturut-turut kepada mereka, la'allahum yatadhakkarun, supaya mereka beroleh peringatan lalu beriman. Ni saya baca terjemah dia tuan-tuan ya. Gitu. Baik, huraian ringkasnya yang terakhir, Al-Quran juga dinamakan Al-Qaul, bermaksud firman atau kata-kata atau ucapan. Maka Al-Quran merupakan firman, kata-kata atau ucapan Allah Ta'ala yang ditujukan secara khususnya kepada para hambanya yang beriman dan secara umumnya kepada seluruh umat manusia. Ucapan atau firman Allah Ta'ala yang mesti diambil perhatian, difahami dan dilaksanakan segala tuntutannya. Tuan-tuan, hari ini orang panggil apa? Membahaskan titah perintah sultan ya, dalam dewan. Masing-masing bahas. Ya, titah perintah sultan yang di-Pertuan Agong dalam parlimen dibahaskan. Untuk apa dibahaskan? Untuk dibuat pencerahan. Untuk apa? Untuk dilaksanakan. Pernah tak manusia bahas begitu rupa perintah-perintah Allah dalam dewan? Siapa ni? Kata-kata siapa? Kata-kata Tuhan. Siapa Tuhan? Raja kepada segala raja. Siapa Allah? Tuhan yang Maha Agung. Yang ada ni agung. Yang Tuhan ni Tuhan yang Maha Agung. Tapi bila mana titah perintah Perdana Menteri, ya, ucapan Perdana Menteri, ucapan Menteri Besar, ucapan Presiden, ya, dibuat satu apa? Ya, satu program, satu seminar, satu apalah, membahas ucapan dasar, membahas titah perintah dalam dewan masing-masing, ya, YB bahas. Tujuan apa? Supaya masyarakat faham, kita faham. Untuk apa? Untuk dilaksana. Tapi YB yang ada di dewan ni, ya, MP ahli parlimen yang ada di parlimen ni, pernah tak diambil satu ayat Quran titah perintah Allah Subhanahu wa taala dibahas kemudian dilaksanakan? Ada? Gitulah tuan-tuan. Tak sesuai. Dia nak jawab apa akhirat nanti? YB yang ada dia nak jawab apa? Ahli-ahli parlimen yang ada dia nak jawab apa akhirat nanti?
Bertukuh lumuh dia membahaskan. Dia buat research, dia baca, dia buat research, dia buat tanya itu, tuan-tuan, kemudian dia bentangkan. Sedangkan bila mana hukum Allah ni, ya masing-masing tuan-tuan sekalian nak menyorok lah, nak memberi alasan. Dia nak jawab apa akhirat nanti? Dia nak masuk syurga mana akhirat nanti? Dia mengajar macam ni lah, diam dulu sekejap. Macam mana tuan-tuan? Allahu Rabbi. Gitulah. Cukuplah setakat tu dulu insya-Allah. Kita berhenti situlah tuan-tuan. Moga-moga Allah redha dengan kita itulah. Moga-moga Allah bagi kekuatan kepada YB kita yang dia berjuang Islam. Allah bagi kekuatan kepada dia. Ya. Dan Allah bagi hidayah kepada YB Melayu yang Islam. Tak kira belah mana-mana. Tapi kalau dia bagi alasan, silalah dia bagi alasan akhirat nanti. Moga-moga Allah terima alasan dia. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan orang bijak-bijak pandai ni. Tuan-tuan guna kebijaksanaan yang Allah bagi pada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh memahami dalam semua perkara. Tuan-tuan bertukuh lumus. Macam ahli-ahli sains. Ya, ahli-ahli politik, ahli sains, ahli apa-apa sajalah tuan-tuan yang bijak-bijak ni. Ya, terutama tuan-tuan pula berada pada tahap doktor, tahap profesor yang bijak ni. Ya Allah bagi anugerah kebijaksanaan ni pada tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan bagi saham pada Islam dan undang-undang Islam? Sedangkan tuan-tuan bertukuh lumus. Tuan-tuan buat tesis dalam bidang-bidang tuan-tuan masing-masing. Tidakkah ada orang yang bertukuh lumus tuan-tuan sekalian untuk hukum Allah, supaya orang nampak indahnya hukum Allah, adilnya hukum Allah? Apa yang kalau Allah tanya kita nak jawab akhirat nanti? Saya tak apa tuan-tuan, saya ustaz biasa. Ya ke tak apa? Saya harap tidaklah Allah tak tanyalah saya banyak sangat, sebab saya ustaz biasa je, ustaz biasa. Tuan-tuan yang ada, subhanallah, ya. Tuan-tuan yang ada, segala-gala yang tuan-tuan ada, yang Allah bagi anugerah lebih pada orang lain, pada tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan nak jawab akhirat? Bukan akhirat lah tuan-tuan. Kalau saya dengan tuan-tuan mati malam ni lah kita akan berdepan dengan soal jawab itu. Malam ni. Ya. Malaikat tanya, man rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Kita nak jawab Allah. Kalau malaikat tanya soalan lagi, Allah mana? Yang kamu jawab Allah ni, Allah mana? Allah kata A pun kamu tak dengar, Allah kata B kamu tak dengar, Allah suruh kamu tak buat, Allah larang kamu tak tinggal, Allah mana? Kemudian Nabi tanya, Nabi kamu, siapa Nabi kamu? Kita kata Nabi Muhammad mana? Yang teruk lagi kalau kita jawab, wa ma kitabuka, apa kitab kamu? Al-Quran mana? Ya dah 50 tahun kamu merintah, satu hukum Quran pun kamu tak buat, Quran mana? Ya tiba-tiba ada orang bertukuh lumuh, tuan-tuan sekalian dah 20 tahun buat persiapan, bentang pada kamu berkata masih tak bersedia, kamu nak jawab Quran mana? Tuan-tuan baca apa yang ada dalam kubur. Tak jawab soalan dalam kubur, kalau jawab salah, sama ada tak jawab atau jawab salah, malaikat pukul dia tuan-tuan, 70 hasta jatuh ke dalamnya. Baca kitab-kitab yang azab kubur. Nak jawab Quran mana? Kamu nak jawab? Mesti kena jawab Quran. Wa ma kita buka, mesti jawab kalau Quran mana? Mana kalau kita jawab, siapa saudara mara kamu? Kita jawab, orang Islam. Orang Islam mana? Jawab orang Islam, hari-hari duk khianat pada orang Islam. Islam mana? Yang ni lah tuan-tuan. Maknanya kalau saya malam ni, samalah. Saya sebut ni untuk saya, untuk tuan-tuan. Samalah malam ni. Tak kira lah siapa malam ni. Kalau tuan-tuan rasa malam ni okey lagi? Allah Rabbi, jangan tertipu tuan-tuan sekalian. Kalau malam ni habislah saya dengan tuan-tuan. Tapi harap-harap kita tidak tergolong dalam golongan itu. Biar Allah nampak dalam hati saya, Allah nampak dalam hati tuan-tuan. Kita bersedia ya Allah untuk apa sahaja dengan Allah. Bersedia. Cuma kita kadar inilah kita siapa kita? Rakyat biasa. Tu je lah, tu yang untungnya. Siapa kamu? Rakyat biasa. Tu untung. Sebab tu Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata orang paling mudah masuk syurga yang tak banyak soal jawab. Walaupun banyak, jangan rasa tak banyak. Banyak juga orang awam. Kenapa? Kita orang awam. Wallahu alam. Tak tu tuan-tuan. Saya sebut gini untuk kita, untuk tuan-tuan, untuk anak cucu kita. Ya, bukan kita nak hukum orang, tidak, sekali-kali. Untuk anak cucu kita, moga-moga Allah redha. Allah kasihan belas dengan saya, dengan tuan-tuan. Itu ajalah yang kita harapkan, Allah kasihan. Ya, kasihan bertukuh lumuh kita tuan-tuan dengan apa yang ada. Itu ajalah yang ada. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sajma'in. Allah marzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam majlis ilmu yang penuh dengan kemuliaan ini ya Allah,
yang penuh dengan keberkatan ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami mohon rezeki daripada-Mu ya Allah. Engkau rezekikanlah kepada kami, kepada anak cucu kami ya Allah, agar kami dapat kefahaman tentang Islam ya Allah, sebagaimana Kau berikan kefahaman yang benar kepada Nabi-Mu ya Allah. Rezekikanlah kepada kami dan anak cucu kami ya Allah, agar kami dapat faham Al-Quran-Mu ya Allah, sebagaimana para sahabat Nabi-Mu memahami Al-Quran-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan Islam ya Allah, matikanlah kami juga dengan Islam ya Allah. Hidupkanlah kami dengan panduan Al-Quran-Mu ya Allah, dan bila mana kami mati ya Allah, layakkanlah kami untuk mendapat syafaat Al-Quran-Mu ya Allah. Kau hidupkanlah kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.